Okey, mari kita tengok Pagoh dulu tuan-tuan. Pagoh. So saya ambil kursi yang mereka kata paling kuat lah, kursi PPBM ni kononnya di Pagoh. Okey, mari kita tengok di Pagoh. Saya dah bagi dah ceramah pasal benda ni. Sampai orang PPBM suruh saya bila saya terangkan fakta ini dalam satu ceramah saya di mana saya tak ingat, di Sungai Buloh ke di Hulu Selangor atau di Kapar ke mana satu. So saya tunjuk fakta data-data dia. So sampai orang PPBM ni sampai dia terkoyak so dia suruh saya minta maaf kepada Tan Sri Muhyiddin. Dia kata kononnya saya memalukan Tan Sri Muhyiddin. Pada saya bila saya tunjuk fakta, takkanlah bila kita tunjuk fakta pun kita kena minta maaf tuan-tuan. So saya nak tunjuk nombor fakta. So kalau tak setuju dengan nombor fakta saya, maka sangkal dan bagi fakta anda yang mana yang tunjukkan yang Tan Sri Muhyiddin boleh menang besar di Pagoh ini. So kita tengok di Pagoh ni tuan-tuan. Kita pergi Pagoh dulu. Okey, di Pagoh ini situasi di Pagoh berdasarkan keputusan PRU 14. So Tan Sri Muhyiddin di Pagoh telah mendapat 23,558 undi. PAS telah dapat 2,483 undi dan Barisan Nasional telah dapat 16,631 undi. So pada puak-puak yang pun kata nak serahkan kursi kita kepada PPBM ni, puak-puak yang mesra bunga ni, yang nak jual UMNO lah saya kata kepada PPBM ini, yang bersungguh-sungguh sangat nak bagi kursi kita kepada PPBM. So mereka tengok nombor atas permukaan macam ni aja. Dia kata dia dapat 23,000. So kita cuma dapat 16,000 dan PAS cuma dapat 2,000. So kalau kita punya undi campur undi PAS pun kita tak boleh kalahkan lagi PPBM. So mereka kata begini tuan-tuan. Tapi pada saya andaian mereka itu tidak betul dan cetek. So kita kena tengok lebih mendalam. Sebab apa saya kata tadi, stok ini tidak lagi berada dalam PPBM bila mereka lompat parti. Dan kita kena tanya daripada mana 23,558 ini datang. So ini datangnya 23,558. So kalau kita lihat daripada 23,558 undi yang Tan Sri Muhyiddin dapat di bawah PH dulu 10,265 adalah undi Melayu. Cina dia dapat 11,753, India 1,427 dan lain-lain 113 Yang ini saya dah cakap dalam ceramah saya itu hari. So Tan Sri Muhyiddin pun ada data ini dan ada orang tanya saya macam mana saya dapat data ini. Jawapannya susah nak dapat data ini, tapi siapa yang pernah bekerja dengan SPR dan kerajaan dan biasa buat big data dan ada background in econometric dan statistik, mereka tahu macam mana nak dapat data ini. Tapi kalau tuan-tuan nak suruh saya ajar macam mana dapat data ni, so panjang lah tuan-tuan kena susah juga nak apa orang kata ni bersama benda ni. Bukannya mudah, tapi senang cerita. Kalau dalam kerajaan tu pergi tanya SPR lah, SPR ada data-data ini. So kalau kita lihat dekat sini, undi Melayu yang ada pada Pagoh cuma 10,000. So dia menang pasal undi Cina 11,753 dan PAS cuma dapat 2,000 saja undi Melayu dan lain-lain tu negligible. Dan BN dapat 15,810 undi Melayu dan 806 Cina dan India 14 dan seorang lain-lain. So kalau saya letak dalam bentuk table ya tuan-tuan. So ini adalah jumlah undi berdasarkan baseline. Kita nak cek baseline dulu ni. Keputusan PRU 14. Melayu 10,265, 35% Melayu sokong PH di di Pagoh pada ketika itu. PAS 8.7% dan sokongan Melayu kepada Barisan Nasional di Pagoh ialah 55.4% atau 15,000 orang. Dan jumlah keluar mengundi orang Melayu adalah 28,558 atau 84.1% daripada total jumlah pengundi Melayu berdaftar di Pagoh. Dan Cina pula, ini sebab tu saya kata dia menang pasal undi Cina. 93.6% undi Cina pergi kepada PH. Kita cuma dapat 6.4% saja. Dan India 99% undi daripada jumlah yang keluar mengundi
Daripada 1441 yang keluar mengundi, 99% bagi pada PH. 14 orang aja yang bagi pada kita, dan lain-lain seorang, 113 bagi pada kita. So kita lihat ini. Persoalannya sekarang begini. Soalannya sekarang kan, adakah siapa yang mengandaikan yang undi-undi ini boleh kekal dalam PPBM sekarang? Ini yang saya nak cakap ini ya. So saya nak tanya Tan Sri Anwar Musa. Saya nak tanya Tan Sri Anwar Musa, iaitu secara jujurnya Tan Sri Tan Sri kata nak bagi sangat ini saya ambil satu contoh kursi, di kursi paguh Tan Sri Muhyiddin ini. Secara jujurnya, adakah Tan Sri rasa 11,753 pengundi Cina ni akan bagi balik pada Tan Sri Muhyiddin di paguh apabila beliau bertanding di paguh pada PRU 15, dan juga India 1,400 dan lain-lain 113. Dan saya nak tanya juga, berapa yakin kita yang 10,265 pengundi Melayu atau 35% pengundi Melayu yang bagi kepada PH di paguh masa PRU 14 itu hari akan kekal bagi balik pada PPBM? Sebab kebanyakan daripada pengundi ini ikut sejarah ini, mereka ini adalah pengundi PKR. Kalau kita tengok PRU sebelumnya, PRU 13, PRU 12, akan ada lebih kurang dalam 7,000, 6,000 orang pengundi yang tidak undi kita tapi undi PH. Mereka ini adalah pengundi PKR dalam 10 ke 15%. So sebab itu saya kata andaian bahawa mereka boleh kekal 23,000 ini adalah andaian dangkal. Sebab itu saya nak cabar penganalisa yang kata boleh 23 dan sebagainya. Dan kita lihat, okey, ini situasi yang akan berlaku bila kita bertanding antara blok-blok ini, PH, BN, PAS dengan PPBM. So katakanlah katakan dia kata dia boleh dapat balik semua 10,265 pengundi Melayu di paguh ini retain, 35% ini akan undi balik Tan Sri Muhyiddin. Katakanlah saya ada persoalan itu, saya tak rasa 10,000 semua bagi ni. Tapi secara jujurnya saya kata China, India lain-lain ni takkan bagi pada kita lah. Sebabnya nombor satu ialah PPBM ni cannot mereka. Nombor dua ialah retorik penyatuan Melayu oleh Perikatan Nasional sekarang ni adalah jadi double edged sword, tuan-tuan. So mereka di sini pun tidak, di situ tidak. So mereka buat retorik penyatuan Melayu, orang Melayu di situ pun terutama orang UMNO tidak percaya kepada mereka, dan pada masa yang sama orang-orang bukan Melayu pun akan menjauhkan diri. So ini akan memakan diri kepada PPBM bila mereka pergi pilihan raya nanti. So PH, China, India dan lain-lain ni akan lari pada mereka. So mungkin pasal inilah mereka sungguh nak tarik undi China sekarang ini sampai macam-macam lah dan kita tengok di sini. So katakanlah ini, tapi andaian ini pun yang 10,000 akan retain ni pun dangkal juga, cetek. Saya akan bagi tahu kenapa. Okey, kita pergi senario kosong. Saya bagi tahu kejap lagi kenapa senario kosong ni, iaitu 1 lawan 1, PN versus PA. BN nampak terpaksa beri laluan kepada PPBM. Kita pun 16,000 ni bagilah pada 10,000, 2,000 bagi pada 10,000. Ini satu lagi masalah, tuan-tuan. Nombor satu, tak masuk akal bila kita punya stok 16,000 paling besar, kena bagi laluan kepada orang yang stok yang sikit 10,000. Itu pun belum tentu dia ada 10,000. Ini yang saya kata. Sebab orang kita tengok analogi dia begini orang kita di bawah tengok, satu dia dah curang dan dia tinggalkan kita, lepas tu dia ceraikan kita, dan dia lari dengan orang lain dan tinggal dalam rumah orang tu. Lepas tu dia bergaduh dalam rumah orang itu, dia bakar rumah dia sendiri. Kini dia nak balik masuk rumah kita dan dia nak rujuk dengan kita balik atas alasan kononnya penyatuan keluarga lah, apa benda semua. Tapi bila mereka nak masuk, mereka dah bergaduh yang dengan rumah lama bakar tu, dia nak masuk rumah kita balik sebab dia tak ada rumah tempat tinggal dah. Tapi mereka nak masuk rumah kita, nak masuk master bedroom kita dan suruh kita bagi geran, dia suruh kita tukar nama rumah kita atas nama dia pula. So ini tak masuk akal. Kalau kita terima ini, maka lembik sangatlah kita. Kita dalam UMNO, kita bukan lembik sangat tuan-tuan. Dan yang bersungguh sangat nak suruh kita balik,
kita terima balik ex kita yang curang ini mungkin adalah orang rumah sebelah. Dia tak apalah, mungkin tak tahulah ya, saya bukan nak cakap lah, mungkin dia suka main kayu tiga ke apa, mungkin dia boleh terima, tapi pada saya ex dia pun dia tak boleh terima juga, tapi dia nak suruh kita terima ex kita, macam mana? So saya rasa ini tak masuk akal lah. Minta maaf cakap lah kalau siapa-siapa terasa tapi itulah hakikatnya tuan-tuan. Dan tidak masuk akal juga kalau kita tengok di sini 16,000 ni akan bagi semua pada dia sebab apa? Okey, ini yang mereka kata. Ini yang mereka nak lah, katakan macam ni. Bagi semua. Kita bagi, PAS bagi, dapatlah Tan Sri Muhyiddin 29,000. So, mereka akan kalah menewaskan PH 13,000. Tapi sebenarnya masalahnya begini. Ini adalah tidak realistik. Nombor satu, tidak realistik kerana saya kata tadi 10,000 ini. Kalau mereka mengandaikan, kalau Tan Sri Muhyiddin mengandaikan yang 10,265 stok yang undi Melayu dia dapat dulu, 35% dia dapat balik, retain balik di orang kata di Pagoh. Mungkin sebab tak tahulah, dia mungkin sebab ini dia bagi buat dewan 35 juta 3 biji dewan ke apa, saya pun tak tahulah sebab nak dapatkan sangat 20,000 undi Melayu ni ya. Tapi katakan dia andai dia dapat ini, andaian ini betul sasar sebab kalau dia retain semua ini, maksudnya PH tak dapat seorang pun undi Melayu tuan-tuan. Maksudnya 100% undi Melayu pergi kepada Perikatan Nasional dan 0% saja pergi kepada PH. So ini bukanlah andaian yang munasabah tuan-tuan dan ini andaian yang tak logik langsung sebenarnya. So kita tak boleh mengandaikan sini. So dalam sejarah atau dalam kita tengok mana-mana tempat yang mesti ada dalam 10 ke 15% orang Melayu yang akan undi PH di kawasan-kawasan. Paling tinggi kita dapat pun dalam 85% orang Melayu kepada kita dan 10 ke 15%, 15% lah kepada PH secara average daripada dulu-dulu dan masa PRU14 lain. Masa PRU14 kita telah dapat dalam 25 ke 30% orang Melayu. Tapi sebelum-sebelumnya adalah mungkin faktor Mahathir ke apa ke saya tak tahu ataupun faktor Mahathir fitnah kita, benci dan sebagainya tapi kalau ikut andaian begini maka 0% Melayu sokong PH dan semua Melayu yang undi dia dulu sokong dia, saya rasa ini tidak betul. Second, yang tidak realistik ialah semua pengundi kita akan bagi pada dia. Ini pun tak masuk akal sebab kita tahu nombor satu dalam apa-apa strategi pilihan raya tuan-tuan saya dalam PRU14 saya tak ada, tapi kalau saya ada saya akan cakap lah benda ni nak buat macam mana so itu adalah qada dan qadar Tuhan so saya tak ada. Tapi sekarang ni kita tidak mau buat kesilapan yang lama, so saya akan cakap balik. So biasanya strategi kita tak nak pecah undi blok yang kita besar yang kita ada. Kalau kita pecahkan undi kecil-kecil tak apa. Tapi kalau kita yang blok besar ni terpaksa bagi laluan kepada parti yang kecil, mengikut sejarah mengikut yang biasa berlaku, blok besar ni akan pecah tuan-tuan contohnya apabila dulu kita bagi kursi kita kepada parti gerakan bila kita bagi kursi kita di parti gerakan di Simpang Renggam lah contohnya dulu, maka itu kita bagi kepada komponen tu dan kita lihat undi kita berkurangan, undi kita pecah tuan-tuan sebab UMNO tak bertanding di situ, kita bagi laluan pada ini, undi kita pecah. So itu kepada parti komponen kita. Ini apakan lagi kalau kita bagi laluan, kita ada stok 16,000 ni, dia cuma ada 10,000 dan kita kena bagi laluan kepada orang yang mengkhianat pada kita pula so takkan kita nak buat andaian bahawa 16,000 penyokong kita ni akan bagi kepada mereka. So itu andaian yang tidak realistik juga. So yang realistik adalah satu, undi ini akan separuh bukan ada sebahagian PH akan ambil balik. So berapa bahagian tu itu up to anybody's guess. Tapi saya bagilah kata separuh-separuh lah itu pun dia retain separuh 5,000 ini, saya persoalkan juga ini boleh ke dia retain ni sebab dia tak ada akar umbi pun di situ. Orang UMNO di situ Cawangan pun tak tahu ada berapa di Pagoh. Dia itu hari di Cawangan PPBM di Pagoh pun bergolak tuan-tuan so tak tahulah mungkin dewan yang
dibuat tu boleh, entahlah, saya pun tak nak cakap pun segan. Ya. Katakanlah kita ambil lah separuh tu 17% pergi sini dan 82.1% Melayu sokong Perikatan Nasional dan 17.9% Melayu stay pada PH. Ini andaian yang mungkin little bit realistik daripada andaian puak-puak geng-geng nak jual UMNO tadi tu. Ya. Dan ini, so stok dia ada begini, 18,000, 16,000, 2,000, 5,000. So malam ni kita detail sikit tuan-tuan. Harap-harap tuan-tuan sabarlah dengan saya. So okey. Dan bila jadi macam ni, senario satu, katakan kita beri laluan. Ini satu lagi. Kita tahu sebelum ini kalau kita bagi laluan, undi kita akan pecah. Ini perkara ini biasa berlaku. Siapa yang biasa dalam politik pilihan raya tahu akan hal ini. Berapa pecah itu itu anybody's guess. Katakanlah kita letak inilah ya, separuh-separuh. 8,000 bagi pada dia, 8,000 pada ini. Ini pun terlampau optimistik ni ya. So dalam hal ini PH yang akan menang. Itu sebab saya cakap dia akan dapat 26,000 dan Tan Sri Muhyiddin akan kalah 15,000. Dan dalam senario kedua pula, katakan kita ni tak nak bagilah PPBM ni. Sebab yalah, tahu je lah kan berapa banyak penghinaan yang dia telah cakap pada kita dulu nak mujuk macam mana lagi dah dia dah curang pada kita dah kianat. So kosong ni, dan 8,000 ni mungkin nak bagi pada PH sebab tak nak kasi PPM menang ke apa, saya tak tahu. Tapi dalam senario ini maka PH juga akan menang. Dan senario ketiga, ini saya rasa lebih realistik, iaitu kita tak bagi pada dia dan kita juga tak bagi pada PH. 16,000 stok kita ni tuan-tuan. Dan dalam situasi ini PH pun akan menang juga. Dan ada kemungkinan 16,000 ni kita tanding bebas sajalah. Kalau kita dipaksa untuk bagi kursi kita kepada Tan Sri Muhyiddin di sini. Kalau kita tanding bebas, kita tak bagi, so tengoklah, mungkin kita boleh fight dengan PH dekat situ. Okey, senario keempat ialah 3 penjuru MN, PN, PH. PH ambil semula separuh di mereka macam tadi dan PAS bekerjasama dengan kita dalam Muafakat Nasional. So PAS beri laluan bagi 2,483 undi mereka ini kepada Barisan Nasional 16,000. Dalam situasi ini kita boleh menang tuan-tuan. So sebab itu saya kata ya, Muafakat Nasional tu dah elok dah ya. So kita kukuhkan Muafakat Nasional dalam hal ini di Paguh ini kawasan kubu kuat PPBM. Kalau dalam Muafakat Nasional senang-senang insya-Allah kita boleh menang dengan majoriti baseline, ada baseline sebanyak lebih kurang dalam 800 undi dan sebagainya. So itu senario keempat. Okey, ini senario kelima. Saya tahu senario ini unlikely sebab PPBM ni ada ego dia. Dia tak nak dalam senario ini saya kata kalau mereka serius untuk menyatu padukan ummah, mereka bubarlah PPBM sebab mereka kecil, tak ada akal umbi. So tak masuk akal dia suruh kita yang ada akal umbi dan jentera yang ramai untuk bubar masuk dia. Tak boleh. Itu tak boleh diterima di akal sebenarnya. Yang lebih masuk akal, mereka tidak ada akal umbi, mereka bubar dan masuk balik kepada kita dalam Barisan Nasional. So PPBM bubar dan masuk UMNO. Kalau mereka buang ego mereka lah kalau serius untuk menyatuan ummah. So dalam situasi ini kita bertanding dan kita boleh menang besar di sini dalam 6,000 undi. Kita boleh dapat mengatasi PH di Paguh. Ini kalau PPBM buangkan ego dia jauh-jauh lah. Tapi kalau dia pentingkan kuasa, pentingkan ego dia, maka sebab itu saya kata situasi ini, senario ini adalah senario yang unlikely. Okey, tadi kita dah tengok Paguh tuan-tuan Okey, kita dah tengok Paguh. Sebab tu hari ni saya start awal sebab saya jangka saya akan ambil masa sikit. Mungkin tapi kejap lagi dalam pukul 10 kita habis lah. Saya akan cuba habiskan secepat mungkin tuan-tuan tapi kejap lagi saya akan wrap up dalam 20 minit macam tu. Tapi Paguh tadi kita dah nampak. Dalam situasi tadi, dalam senario 1, kalau PPBM bertanding dan BN PAS perlu beri laluan, maka Paguh kita akan kalah tuan-tuan. Paguh kita akan kalah. Dan juga okey,
saya dah buat analisa untuk semua kawasan satu berapa senario tadi saya tunjuk 5-6 senario. Sebenarnya saya dah run 8, 9, 10 senario untuk setiap kawasan parlimen. Tapi untuk kalau kita nak run satu sampai esok subuh pun saya rasa tak habis. So saya ringkaskanlah So saya combine semua kawasan-kawasan parlimen yang tadi 6 kursi yang ini tadi. So tuan-tuan pun boleh ambil data ni, buat analisa sendiri. Saya takkan bagi semua. Tapi apa ni orang kata nantilah apa tu, kalau dalam Barisan Nasional tu nak data-data ni datang jumpa saya Kalau PH dengan PN tu pergi buat sendirilah buat kerja sikit Okey, apa ni, okey, kalau kita tengok di 6 kawasan ini kita campur semasa PRU 14 mereka dapat 150,784 undi dan PAS dapat 41,978 undi dan Barisan Nasional dapat 126,504 undi. Tapi kita tanya juga daripada mana undi-undi ini datang. Daripada 150,000 undi itu, 66,500 adalah undi Melayu, 63,000 adalah undi Cina, 18,000 undi India, 2,400 adalah undi lain-lain kepada PH pada ketika itu. Walaupun PPBM yang bertanding, ia adalah kepada PH. Dan PAS 41,000 ini Melayu lah. Yang lain-lain tu negligible. So BN pula kebanyakan undi 126,000 ni daripada Melayu 109,503 adalah undi Melayu. So 7,800 Cina, 6,000 India dan 2,301 lain. So saya taruh dalam table form nanti kalau tuan-tuan, ini saya save dalam saya punya Facebook, nak pergi balik, nak tengok, buat analisa, buatlah sendiri nak sangkal ke nak apa ke, pandai-pandai lah. Saya tak kisah pun, tapi tunjuklah data anda pula Okey, bila kita buat dalam table, so kita nampak sini semasa PRU 14 di kawasan-kawasan yang PPBM bertanding, 30% Melayu telah undi PH dan selebihnya 70% undi Melayu adalah pergi pada BN dan PAS, 50% kepada BN dan 19% kepada PAS. Dan Cina 88% kepada PPBM, PH pada ketika itu. Sekarang ni saya rasa taklah. BN 11% dan India 73%, 26% dan lain-lain. Okey, persoalannya sama. Persoalannya ialah Melayu ni kekal ke sini dan Cina, India, lain-lain ni ini ke tidak. So jawapannya begini sama macam tadi. Cina dengan India dan lain-lain, besar kebarangkaliannya akan pergi balik pada PH. PPBM ni bawa retorik dia yang double edged sword tadi, tidak membantu kepada orang Cina dan orang India dan lain-lain dan orang Melayu pun belum tentu sokong mereka lagi. Dan dalam senario kosong 1 lawan 1 di 6 kawasan ini, maka inilah tengok 126,000, kita ada stok 126,000, dia suruh kita bagi pada dia tapi ini impian mereka lah. Ini yang puak-puak yang nak jual UMNO ni suruh buat. Dia nak jual kita 126,000 ni, bagi pada ni, pergi sini. Konon-kononnya PPBM pun dapat 234,000 pada 6 kawasan ini, PPBM pun boleh menang. Tapi macam saya cakap tadi, ini adalah tidak realistik. So satu ialah mereka ada persoalan besar andaian mereka yang sama ada mereka boleh kekalkan 66,000 atau 30% Melayu ni, sebab sebahagian besar daripada sini memandang PPBM ni tak ada jentera. Sebahagian besar daripada 30% atau 66,501 Melayu ini adalah kemungkinan besarnya adalah PKR yang telah berakar umbi di situ. Terutama kalau kita lihat di Titiwangsa ini, di Sungai Besar, di Tambun di Kuala Pilah, ini orang PKR ni semua ni. So orang PKR ni nak bagi kepada PPBM, so ini tidak realistik. Dan macam tadi saya kata, bila kita bagi laluan pada dia, tak realistik untuk mereka kata kita bagi ini. Tan Sri Anwar Musa kata, akar umbi UMNO ini setia, ikut arahan. Memanglah akar umbi UMNO ni memang setia dan ikut arahan, tapi kita bukan dungu dan kita bukan bodoh Tan Sri. So sebab itu saya kata, kalau dia arahkan kita pun untuk undi PPBM, saya tak rasa secara realistiknya kita akan bagi.
Dulu dengan parti komponen kita, gerakan pun kita arah untuk orang kita undi pun pecah undi kita dan kita tak bagi dan kita telah kalah. Ini kan apakan lagi kepada PPBM yang telah mengkhianati kita. So senario lebih realistik ialah begini. Katakan ini 50 separuh bagi pada dia. Ini pun optimistik ni. PPBM dapat 33,000 ni. Macam saya cakap tadi ni, kawasan-kawasan ini kawasan PKR dulu. So saya tak rasa mereka boleh retain 33,000. Tapi tak apalah, bagi je lah. Dan 85% bagi kepada grup ini, dan PH dapat 15% sokongan Melayu, which is quite a reasonable assumption if you ask me. Dan kata kita bagi laluan kepada mereka dan undi kita pecah dua. Ini pun persoalan. Adakah 63,000 orang kita akan bagi pada dia? Saya tak rasa. Tapi katalah okeylah, kita andaikan je lah. Walaupun andaian tu adalah dangkal, pada saya 63,000 tak akan bagi mereka. So dalam situasi ini PH pun akan menang juga. PH akan menang di sini. Dan dalam senario kedua, iaitu kita tak bagi pada PH, ini lebih realistik. Dan pada masa yang sama kita tak bagi juga kepada PPBM. Apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku ialah PH akan menang juga, tuan-tuan. So dulu kita bagi dia pun PH menang, so kita tak bagi menang. So dalam senario ketiga, ini senario yang macam saya cakap tadi lebih realistik. Kita tak nak bagi PPBM sebab dia curang, dia khianat, dia macam-macam lah, dia kutuk kita apa benda semua. Kan, dan kita pun tak boleh percaya dia. Kalau dia menang pula, nanti kan dia pergi lompat balik PH lepas PRU15, so buat apa? Baik kita kekalkan kursi ini, kita lawan kursi ini, kita secara bebas. So kita letak orang bebas kat situ, walaupun mereka akan flood dengan bebas ke apa, tak apa, kita lawan aja bebas dekat situ. Dan 126,000 ni akan bagi kepada bebas. Dan dalam situasi ini, seperti mana juga di Batu dalam PRU 14 yang lalu, kita boleh menang, tuan-tuan. So untuk menjawab soalan yang saya letak awal-awal pagi tadi, saya kata apa yang akan kita buat atau perlu kita buat kalau UMNO diharam. Inilah salah satunya. Kita ada strategi kita. Saya dah masa saya orang kata berdiskusi dengan Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO, dia kata kita ada plan B. Pada saya plan B tu ada. Salah satu daripada langkah yang logik untuk akar umbi kita buat, kita tak boleh paksa akar umbi ni. Kalau mereka nak letak di bebas di peringkat parlimen dan bahagian, mereka akan buat di 6 kawasan ini. 6 kawasan ini letak bebas. Kita menang di 6 kawasan ini, tuan-tuan. So ini senario 3 yang mungkin akan berlaku kalau Anwar Musa atau the gang nak paksa juga kita supaya bagi undi kepada ini. Nah, dalam senario keempat, iaitu senario muafakat nasional. Saya dalam penulisan saya kata kukuhkanlah muafakat nasional. Dalam senario ini, 3 penjuru, MN, PN, PH, maka PAS dengan kita, PPBM ni kalau dia tak nak join pun suka hati dia bagi kepada kita 41,000. Dan dalam senario ini BN akan menang besar, tuan-tuan, 168,482. Dan dalam kursi-kursi yang kita runding dengan PAS juga akan menang besar dan menambah kursi mereka. So dalam situasi muafakat nasional ni, kalau PAS dengan kita, mereka akan tambah kursi mereka 18. Dia boleh tambah 7 ke 10 ke 15 kursi, tuan-tuan. Kita tambah kursi, PAS pun akan tambah kursi, win-win. Tapi kalau mereka bersama dengan PPBM, maka ada kemungkinan mereka sama ada kekal 18 kursi atau hilang lagi kursi, tuan-tuan. PAS dan PPBM tak usah cakap lah, sebab situasi dia begini. So dalam senario MN kita boleh menang. Dan senario 5, so ada orang tanya saya, okey kalau kita bertanding 3 penjuru, Barisan Nasional versus Perikatan Nasional versus PH, kita boleh menang ke? Orang tanya. Anwar Musa kata tak boleh. Puak yang sebelah kanan kata tak boleh, UMNO ni lemah. Dia kata UMNO ni memang dah habis dah, jatuh longkang lah apa benda semua. Dia kata tak boleh. Okey, tapi mari kita tengok faktanya, mari kita tengok datanya. Ini pada baseline, tuan-tuan. Kenapa saya letak baseline ni, sekejap lagi saya akan bagi tahu. So at the baseline,
Kalau dia bagi kepada PPBM dan kita lawan 3 penjuru, kita akan menang juga. So dia akan dapat 75,000, kita akan maintain 126,000, dan ini pada baseline dia berdasarkan data-data ini. Ini adalah senario 5. So apakah kedudukan kursi menjelang PRU 15 tadi? So lepas kita pergi tengok kawasan-kawasan kawasan-kawasan yang tergugat tadi. So lepas kita buat data-data tersebut dan kita tahu, maksudnya dalam senario 1, kalau PN bertanding, PPM bertanding dan BN dan PAS terpaksa beri laluan kepada Perikatan Nasional, maka 6 kursi ini kita akan habis hilang. Paguh, Tambun, Tiwangsa, Lalu Gajah, Sungai Besar, Kuala Pilah. Dan PH akan gain 6 kursi tuan-tuan, dan sikit lagi hendak membentuk kerajaan. Dan kalau katakan ini pula analisa untuk kursi lompat ini, tuan-tuan, ini lagi senang nak buat sebab dia lagi lah straightforward daripada kursi original tu. Yang ini kursi-kursi yang kita ni 15 kursi lompat ni, kalau kita bagi pada PPM bertanding kat situ, kita bagi balik pada Mas Himayati bertanding situ, Tok Pa bertanding di Jeli, Tanah Merah, Sabak Bernam, ini hampir pasti saya kata, bukanlah saya ni Tok Nunjum ke apa, tapi berdasarkan data dan fakta, kebarangkaliannya hampir pasti kita susah PPBM nak menang di kawasan ini, dan akibatnya PH akan gain lagi 16 kursi dan mereka akan menang dan membentuk kerajaan. Ataupun kita letak bebas dan bebas akan gain 10 kursi jadi 14, mereka sikit lagi akan bentuk kerajaan. Dan kalau kita tengok X PKR kursi lompat ni pula, ini saya tak kira yang Kudat, Beaufort, Sepitang, Beluran, Libaran, Rana, Puncak, Borneo, Saratok, ini di Sabah Sarawak saya tak kira tuan-tuan. Sebab apa? Belum kira lagi sebab dinamik di Sabah Sarawak lain. So Kudat, Beaufort, Sepitang, Beluran, Libaran ini pun bergantung kepada sama ada UMNO Sabah, mereka ada autonomi ingin bekerjasama dengan Bersatu Sabah atau tidak. So ini bergantung pada mereka. Kalau kita lawan balik dengan mereka, insya-Allah kawasan-kawasan ini kita ada harapan cerah untuk menang. Tapi saya tak kira lah, saya be konservatif sikit. Tapi dengan keadaan SPKR di Gombak, Ampang, Indah, Mahkota, Nimbun Tebal ni, kalau kita lawan mereka dekat sini, dan walaupun kita letak bebas dan mereka boleh menang dapat 118 kursi, maka PH yang menang. Sebab itu saya kata, dan kalau bebas pun katakan kerajaan ni nak ambil bebas ni, jadi pada mereka pun tak cukup lagi masih kalah. Biasanya separuh daripada bebas ni tolak orang kita lah, orang kita takkan sokong PH, dia akan pergi kepada yang menang. Tapi katakanlah kerajaan nak ambil pun tak cukup lagi. So sebab itu saya kata, kalau kita bagi laluan kepada PPBM ini, maka yang akan menang adalah PH, dan DAP akan berkuasa semula. Dan kalau kita lihat daripada situasi Paguh tadi, sebenarnya maksudnya di Paguh pun Tan Sri Muhyiddin tak ada majoriti. So dah lah di Parlimen dia tak ada majoriti, sokongan rakyat pun dia tak ada. So di Paguh pun sebenarnya effectively lepas dia lompat parti, dia tidak ada majoriti. Dan ini kedudukan kerusi baseline PRU 15. So senario PPBM bertanding, BN PAS terpaksa beri laluan pada PN tadi, maka kita akan hilang 23 kursi 10, maka tadi PH akan menang. This is the scoreboard. PKR pula tambah 13 kursi. Ini yang kita tak mahu. Dan bila mereka dapat ini, maka PH dalam gabungan ini akan dapat 103 kursi. Dan DAP akan berkuasa semula. Dan kalau dia bincang dengan Syafi'i, Syafi'i maintain lah 9 kursi, 50-50 tu dia menang balik. PH Plus akan dapat 112 kursi. Kata Anwar offer Syafi'i jadi timbalan Perdana Menteri, mereka membentuk kerajaan dan DAP akan menjadi akan berkuasa semula dalam kerajaan. Ini yang kita tak nak. Sebab apa? Sebab keegoan kita, parti yang kecil ini nak suruh UMNO sokong dia, ataupun nak suruh UMNO ikut cakap dia. So sebab keegoan dia, kita akan kalah dan DAP akan berkuasa. So sebab itu saya kata, saya tengok macam orang-orang yang nak bagi pada PBM ni macam ejen PH pula. Macam dia orang ini nak suruh PH menang pula. So sebab itu saya kata ini tidak masuk akal.
So kesimpulan pertama, jika PPBM bertanding di kerusi tradisi BN dan BN dipaksa beri laluan kepada PPBM dalam PN, maka PH yang akan menang dan DAP akan kembali berkuasa. Itu kesimpulan nombor 1, tuan-tuan.